Semangatku tak mudahkan layu, ku gagahi dengan rasa pilu. Lelaki berusia separuh abad ini sanggup mengenepikan kehidupan di bandar dan kembali tinggal di kampung Sungai Apung Sabak Bernam untuk mengusahakan kebun kelapa sawit milik keluarganya. Bagi Muhammad Zainal Kobar Subani, 54 tahun, cukuplah 10 tahun tinggal di Shah Alam dan membuat pelbagai kerja termasuk meniaga air di tepi jalan sebelum rela menikmati hidup susah di kampung sejak 2004 hingga ke hari ini. Mesra dengan panggilan Wak Zainal, bapa kepada 4 anak perempuan ini mengakui bahagia dengan apa yang dilakukannya pada hari ini. Saya mengusahakan ni sejak dari 2004 sehingga sekarang lah. Seberapa keluasan kebun? Keluasan dalam per ekar dia ada 3 ekar. 3 ekar tu saya berkongsi dengan 2 orang abang saya. Seorang 1 ekar. Itu ya. Dari segi bilangan pokok tu kalau satu ekar ni bukan ada 75 pokok lah. Ya, saya bekerja seorang. Saya sepenuh masa. Suami kepada Nina Ruzita Darus, 45 tahun itu berkata, bekerja di kebun ibarat seperti bekerja sendiri. Semuanya bergantung kepada kerajinan walaupun berhadapan risiko harga minyak sawit di pasaran dunia. Namun, dia sesekali tidak mengalah. Sebaliknya, yakin dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah yang sememangnya luas jika rajin mencari peluang dengan mengambil upah kerja lain. Pokok ni ada masa-masa dia melawas. Melawas tu maksudnya dia bercuti. Ada yang pokok cuti panjang, cuti tak lama dia boleh buah balik. Ada setengah tu dia habis buah dia terus cuti, tak tahu bila buah tu, tapi makan masa bertahun. Sementara menunggu buah tu matang lah, maksudnya dah tua dah boleh potong. Saya ambil upah-upah tolong buang pelepah pokok, kait-kait buah ni untuk yang perlukan pertolongan lah, khidmat, dia perlukan khidmat saya. Sebab sekarang ni di kampung ataupun di area sini lah, kebanyakannya orang Indonesia dengan Bangla lah yang ambil upah. Dari hasil saya mengusahakan sawit ni, itulah untuk saya menyara satu keluarga saya untuk makan minum semua. Ya. Tambah Wak Zainal mendiami rumah peninggalan pusaka keluarga dengan keadaan di mana ada sebahagian yang sudah reput tidak menjadi masalah kepada mereka sekeluarga. Katanya, tidak guna mengeluh kerana apa yang penting dia dikurniakan kesihatan baik sehingga ke hari ini hasil berpeluh di kebun kelapa sawit setiap hari. Kerosakan yang paling ketara di bahagian dinding lah, sebab dari mula dibina dari 1978 sehingga waktu ini, sehingga kini dah berpuluh tahun. Jadi mula-mula kerosakan tu sedikit-sedikit. Jadi kita ambil secara tak terlepas pandang lah, maksudnya bila dah menyeluruh, maknanya bila kita nak keluarkan kos nak baik boleh tu jadi satu bebanan. Mana RM1 nak kena keluar, nak cari tukang, nak cari apa sebagai kan material apa. Jadi bila dapat skim bantuan sebegini memang saya bersyukur-syukur sangatlah. So ini dah reput ke macam mana? Ya, reput dah tahap tak boleh disentuh. Kalau kita sentuh pegang ataupun kita dia akan roboh dia punya benda. Saya bekerja di kedai makan tak jauh daripada sini. Sebelum ni saya pernah bekerja di
kantin sekolah selama 10 tahun. Selepas itu di kedai biskut. Dan sekarang ni saya bekerja sebagai pembantu kedai lah. Isteri perlu ke bekerja untuk membantu suami menambah pendapatan? Kalau dalam keadaan saya ni memang perlu sama-sama bekerjasama cari pendapatan. Tanpa disangka, rezeki hadir tanpa diduga apabila mereka sekeluarga terpilih dalam program Nafas Prihatin 2020 Anjuran Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Bagi Wak Zainal dan isterinya, ucapan terima kasih tidak putus-putus keluar dari mulut mereka sebagai tanda kesyukuran. Doa mereka agar lebih ramai keluarga yang kurang bernasib baik akan dibantu nafas selepas ini. Saya ucapkan berbanyak terima kasihlah dengan seluruh warga kita Nafas sebab mereka perhatian dan bila ada program-program CSR sebegini, saya berharap program ini diteruskanlah dari masa ke masa dan mungkin yang di luar mungkin masih belum dapat peluang macam saya dapat. Jadi seharusnya perkongsian contoh macam Lembaga Peladang ataupun Nafas dapat sedikit keuntungan. Keuntungan dikongsi dengan masyarakat. Jadi satu usaha yang murni lah. Saya cukup terharu dengan usaha mereka yang sebagai setakat ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nafas di atas sumbangan memperbaiki rumah ni, terutamanya kepada YB Datuk Abdul Rahman Bakri dan sidang kampung ni sendiri Encik Bahrin bin Rawi. Saya berharap agar peruntukan sebegini, sumbangan seperti ini dapat memberi peluang kepada orang lain menerima sumbangan. Bagi ahli Lembaga Pengarah Nafas, Datuk Abdul Rahman Bakri, sebahagian keuntungan yang diperoleh setiap tahun akan diperuntukkan untuk program tanggungjawab sosial korporat kepada golongan asnaf. Sebenarnya program Nafas Prihatin ini ialah program CSR daripada Nafas yang mana setiap tahun Nafas ini kebiasaan akan mendapat keuntungan dan keuntungan ini kita ambil sedikit untuk program CSR ya, antara yang termasuklah program membantu merepair rumah kepada golongan asnaf dan juga yang penting bagi kita bukan sahaja golongan asnaf tapi dia juga yang terlibat sebagai ahli pertubuhan peladang di kawasan-kawasan yang terpilih lah. Kita berharap bahawa CSR ini akan dapat menselesakan lagi kehidupan rumah-rumah yang kita bantu tu, dan kita kadang-kadang kita lihat rumahnya bocor sana bocor sini ataupun dindingnya, tingkapnya tak sebagainya, dan bila anak-anaknya balik nak beraya dan sebagainya menimbulkan kesulitan, dan kita harap bila kita sumbang ini akan menceriakanlah keadaan kehidupan kepada keluarga tersebut. Bersyukur dengan apa yang dimilikinya, Wak Zainal cuma memiliki satu impian dalam hidupnya, iaitu kejayaan anak-anak dalam pelajaran pada masa akan datang adalah salah satu harapannya sebagai seorang bapa. Kami sekeluarga bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Prihatin. Terima kasih Nafas. Maha Esa, terbela kami yang tahu payah, peladang petani tidak bersendiri, dibela dan dikasihi sentiasa, dibela sentiasa dan